Macam mana ni orang duk sembang bak apa? Bak apa? Hudud. Hudud. Tuan-tuan apa sekalian, wajib tak wajib hudud? Wajib. Bahkan merupakan satu perkara yang diharamkan ke atas orang-orang, merupakan satu perkara yang diharamkan sekiranya seseorang itu menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Hudud adalah salah satu cabang daripada cabang-cabang hukum Allah. Dia bukanlah hukum yang terbesar. Tak. Dia bukan hukum yang terbesar yang dijadikan sebagai dasar. Tak. Hukum terbesar adalah hukum tauhid, ni akidah, hukum terbesar manusia. Disusuli dengan hukum ibadat-ibadat kita berdasarkan rukun-rukun Islam yang digariskan. Salat, puasa, zakat, puasa, haji. Itu adalah hukum-hukum di dalam Islam. Cuma bagi melengkapi perkara ini, di sana ada hukum had yang telah ditentukan, uqubah muqaddarah yang telah ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan hukum ini merupakan satu kewajipan. Tuan-tuan, nak laksanakan pun perlu kepada kefahaman. Sejauh mana kita memberi penjelasan kepada manusia dan masyarakat tentang hukum ni. Sebab tu kalau kita boleh pergi cerita kata ceruk Islam Hadari tu apa, boleh pergi cerita Satu Malaysia tu apa, kita boleh pergi cerita negara kebajikan tu apa, kata ceruk kita pergi ceramah pergi. Sejauh mana kita fahamkan masyarakat tentang apa itu hukum had, apa perbezaan antara hukum had dan ta'zir, apa itu hukum qisas. Tuan-tuan, kita tak boleh buka kitab-kitab turath, kitab-kitab fiqh lama, hukum hudud, ambil hak tu terus masuk dalam kitab kita, jadi rang undang-undang. Kita kena duduk. Sepatutnya pada hari ni orang duk bercakap kita nak laksanakan, satu lagi kata tak sesuai lagi. Kita nak laksanakan, satu lagi kata tak sesuai lagi. Yang duk bertengkak lagu ni tak cerdik belaka. Sepatutnya apa yang perlu dibuat, kita perlu menggesa, kita perlu meminta supaya ditubuhkan satu suruhanjaya khas ke, satu badan khas ke, untuk mengkaji tentang hukum had ni secara terperinci. Panggil golongan-golongan profesional yang mana mereka berlatar belakangkan, depa yang buat terlibat dalam constitution ni, yang tahu tentang perlembagaan, mai kok mana kita nak gubal balik, kok mana kita nak perbetul balik tentang yang pakar dengan undang-undang syariah ni, mai balik kita nak slot kok mana ke, buat mai wakil daripada pembangkang, buat mai duduk sekali, buat mai daripada pemimpin ataupun ilmuwan-ilmuwan daripada negara luar yang mempraktikkan hukum hudud negara mereka, buat masuk mai sini bincanglah. Yang pinduk jadi bengong dan bengapnya apabila masing-masing duduk tengkak sampai tak ada arah. Nak buat duk nak kira nak buat. Masalahnya, tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW memasukkan hukum ahkam al-had ini, hukum had ini ke dalam perlembagaan. Ya, Piagam Madinah, Nabi masukkan hukum hudud, Nabi masukkan. Tetapi setelah apa? Setelah diberi penjelasan kefahaman tentang Islam, tentang akidah Islam, diorang boleh terima. Dan ruang-ruang yang boleh membawa manusia kepada melakukan maksiat itu ditutup oleh Nabi SAW. Arak yang suatu ketika dahulu bertebar dalam Madinah dipecahkan dan dibiarkan kepada Yahudi dan juga Nasrani berkampung arak di kampung-kampung dan tempat-tempat mereka sahaja. Bila dia ditutup ruang-ruang kepada kemaksiatan, baru dilaksanakan hukum, baru suasana tu lebih kondusif lah. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak kata apa? Orang nak kata, "Dak, kita buat hukum." Dia akan jadi bagus. Tuan-tuan, dia akan memberi import yang tak baik. Apa yang berlaku pada Taliban? Perpecahan yang teruk disebabkan apa? Disebabkan tidak fahamnya masyarakat mereka, wanita-wanita mereka tentang hukum-hukum yang nak dilaksanakan, hukum Islam yang nak dilaksanakan, menyebabkan mereka memberontak, melaporkan, mendedahkan kepada dunia. Kemudian kita gambarkan hukum Islam tu dengan penuh kekejaman dan kezaliman. Kita asyik cerita potong tangan. Tuan-tuan, cuba ambil satu video contohnya. Banyak dalam video di internet, orang hak kena tangkap curi sekerat getah. Satu.
Orang hak kena tangkap berkedudukan dengan isteri orang. Orang hak kena tangkap meragut. Orang hak kena tangkap merompok, mencuri. Kalau tengok dalam internet macam mana depa belasah orang hak ditangkap ni, kerak tangan tak apa lagi. Sebab tak apa lagi. Ni sepak sampai tak ada arah ni. Sepak habis muka, sakai kat nu. Ambil hak nu baling, ambil hak ni katok, terajang, kepak, patah tangan. Nampak? Lepas tu yang bagi pula, hang sepak dulu. Siapa dia bagi? Pihak-pihak tertentu lah, yang berkuasa, yang berwajibnya untuk tahan tangkap orang ni, depa yang bagi. Tak apa, balun lah. Tak kira kau ambil. Memang kita geram, memang kita kalau boleh kita pun nak balun. Tapi nak habaq bagi indahnya undang-undang dan hukum Islam yang sering digambarkan macam satu undang-undang kejam. Undang-undang diktator, potong tangan, kerak dulu, kerak, pancung. Dia macam cerita tu macam garang macam nak mampu. Kita ada apa pun sebenarnya. Sebenarnya nak sabitkan hukum tu pun mengambil masa yang panjang. Berapa ramai orang yang dimaafkan daripada dilaksanakan hukuman? Di Saudi juga tengok. Ada satu peristiwa tu yang dia nak baca, ada dalam internet apa dah. Dimaafkan dia. Tunggu dulu generasi. Kalau perempuan tu mengandung lah katakan, kalau keturunan ni, contoh si lelaki ni telah membunuh suami bagi wanita. Ketika mana suami wanita tu dibunuh, wanita tu mengandung anak 7 bulan. Pelaksanaan hukum kena tunggu anak tu dilahirkan. Bila anak tu dilahirkan, nak kena tunggu pula anak tu dia maafkan ke dia setuju. Bukan senang. Sebab tu bila anak ni besar, aku maaf, tunggu 8 tahun pun tu kena duduk penjara, bebas. Tapi syarat dia kena bayar dia. Tu cara Islam nak bawa kepada memaafkan. Sebab bila benda ni lama, dia akan jadi apa? Jiwa dia tenang. Nak sabitkan bukan senang. Tapi bila orang salah faham tentang benda ni, teruskan, jadi dia menggambarkan kekasaran. Kena cerita dekat orang kafir, kena cerita dekat orang Cina, dekat orang Hindu. Kena fahamkan mereka tentang benda ni. Ini kita berusaha untuk elakkan. Pasal apa kita berusaha untuk elakkan? Kerana dalam kepala otak kita, benda ni seolah-olah kejam. Kalau kita cerita nanti dia bersangka buruk dengan agama kita. Cara kita cerita tak kena. Nampak? Jadi saya katakan, satu pihak yang terlalu gairah untuk melaksanakan, tak betul juga. Dia kena melihat kepada suasana setempat. Suasana setempat, dia tak boleh laksanakan hukum hak dalam keadaan masyarakat melakukan maksiat. Seperti mana Umar Al-Khattab radhiyallahu an dalam peristiwa peperangan kan, dalam hadis Abu Daud, Tirmizi dan sebagainya. Dia tak jatuhkan hukuman had ke atas apa dia? Ke atas pencuri daripada kalangan tentera Islam. Pasal apa? Disebabkan dua perkara. Pertama, dia takut sekali lagi dia geram kat orang Islam, dia pergi certai musuh. Rugi dah satu tentera. Dia pergi cerita habis strategi umat Islam kepada musuh. Satu. Dan yang kedua sekali lagi, kuranglah kekuatan tentera Islam. Nampak benda ni benda fiqhul waqi' yang sebenar, maqasid syar'iyyah yang sebenar. Jadi kalau orang tak faham benda ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dia akan menggambarkan hukum had tu sebagai hukum yang duk kira nak buat, sebenarnya banyak lagi benda-benda yang perlu diberikan keutamaan. Hukum Allah Subhanahu wa taala luas. Hukum Allah Subhanahu wa taala maha luas. Dan kita juga kena berhati-hati. Kita melaung-laungkan sangat hukum Allah, dibimbangi kita tergolong di kalangan generasi yang depa ni laung hukum Allah zaman berzaman daripada zaman Nabi SAW, zaman para sahabat. Itu puak-puak khawarij. Idil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Menyebabkan mereka jumud untuk memberi pendapat, jumud untuk mendengar pendapat dan melakukan analisa. Terus menghukum manusia dengan hukuman-hukuman yang tidak sepatutnya. Begitu juga daripada satu pihak lagi, kita tak boleh kata tak sesuai dilaksanakan di Malaysia, kemudian kita full stop di situ. Kalau kita katakan insya-Allah kita akan laksanakan,
ada salah seorang daripada orang kepimpinan kerajaan pada hari ini ada menyebut perkataan, saya setuju dengan perkataan beliau, cuma saya tak setuju sekiranya dihentikan sampai dekat sini. Dia kata bagus dah, dia kata kita akan laksanakan, tapi sekarang ni bukan masa dia lagi. Baguslah perkataan, cuma lagi bagus kalau dia sambung, kita akan wujudkan satu badan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan wujudkan satu badan khas untuk membuat kajian, penelitian, analisa sejauh mana untuk kita laksanakan. Kita akan membuat penjelasan, kita akan bagi penjelasan kepada orang non-Muslim, orang Muslim dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, agama Hindu lah katakan. Pegangan agama Hindu, kalau keluar murtad daripada agama, apa hukum dia? Bunuh. So apa masalahnya? Kita bukan kata kita sama dengan agama Hindu dah. Tapi kalau kita nak praktikkan benda ni, kalau kita bagi penjelasan yang betul kepada manusia, okey bah. Nampak? Allahu a'lam. Ini perlu kepada lapang dada untuk berbincang. Bukan nak bawa, ini parti kami bawa. Ini parti kami tak mau. Yang lagu tu lagu tak cerik. Kita nak cerita lah ni pasal Islam. Sepatutnya bila kita membicarakan pasal Islam, kita kena terbuka untuk mengadakan dan mewujudkan perbincangan-perbincangan. Berlapang dada. Jangan taksub dan ghulu. Minta penjelasan tentang penjelasan berkenaan pemerintah tolak hudud. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang tolak hudud ni tak lari daripada beberapa kelompok saja. Satu, yang tolak hudud kerana kejahilan. Kedua, yang tolak hudud kerana kebencian kepada hudud itu sendiri, kepada Islam itu sendiri. Daripada kalangan orang Islam ni, bukan daripada orang lain, daripada kalangan orang Islam. Dan yang ketiga, tolak hudud daripada kalangan orang kafir. Jadi ketiga-tiga kelompok ini memiliki hukum yang berbeza ke atas mereka. Pertama sekali, sekiranya dia tolak kerana kejahilan, kita kena rincikan. Bukan boleh kata tak apa. Tak apa boleh. Tak. Dia tolak kerana kejahilan, perlu di sana ada usaha-usaha untuk menyampaikan, memberi penjelasan kepada dia. Okey, bila dah beri penjelasan, pendetilan kepada dia, baru kita lihat kepada peringkat yang kedua. Dah tahu dah kata hukum Islam ini satu hukum Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dia tolak juga. Ini boleh membawa kepada kekufuran. Kekufuran. Dan saya rasa di peringkat sesiapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, dia tak kata tolak. Dia tak kata tolak, tak. Dia akan berkata tak sesuai dilaksanakan di Malaysia. Walaupun di sana ada unsur-unsur pengertian yang mana membawa erti dia sebenarnya tolaklah tu. Kalau nak katakan tak sesuai tu. Cuma kita kena berhati-hati sebab dia sendiri yang mengungkapkan perkataan kita tak tolak, ini hukum Tuhan, kita tak boleh argue. Betul tak betul? Betul. Jadi jangan sewenang-wenang yang kita mengkafirkan manusia. Sebab asalnya kita kena cari ruang-ruang untuk menutup ruang-ruang yang boleh mengkafirkan dia. Bukan cari ruang hak mana poin aku nak kafirkan dia. Ini masalah dia terbaliklah ni. Dia nak cari poin mana yang aku boleh jumpa supaya dia ni kafir. Poin mana? Sebab al-aslu bara'ah ad-dhimmah. Asal manusia tu bebas daripada salah. Memanglah kita dilahirkan dalam keadaan kita pun tak salah apa. Fitrah, asal tak salah. Kesalahan ni berlaku disebabkan, tu saya katakan tadi, sama ada dia benci kepada Islam betul-betul, ataupun kesalahan berpunca daripada kejahilan, ataupun daripada kekufuran dia. Jadi kita kena berhati-hati dalam menentukan hukum pengkafiran kepada si fulan dan si fulana. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan satu lagi perkara yang perlu kita ketahui, yang nak menjatuhkan hukum kafir bukan diserahkan kepada awam. Serah kepada awam mampu habis. Habis ramai orang kafir. Dalam kali tinggal dia Islam. Dia tinggal dia seorang lah kali. Jadi kita kena hati-hati. Apalah nanti kita detailkan lagi insya-Allah.